الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk sama-sama dalam majlis yang penuh dengan rahmat, berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita berada di dalam satu kitab yang dinamakan dengan Hikam Abi Madian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum daripada kita mulakan pengajian kita ni, bersama-sama kita menghadiahkan sekali Al-Fatihah kepada sahibul kitab, iaitu Abi Madian hafizahullah wa rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Banyak cerita-cerita yang berkenaan dia yang banyak memberi renungan kepada kita. Ilmu yang pertama saya dapat berkenaan Abi Madian ni daripada Pak Sumit hafizahullah ta'ala. Waktu mana saya baru balik Mesir ketika tu,
ziarah lah Pak Su. Waktu tu Pak Su dia tak duduk di bawah lagi, dia duduk atas bukit. Dia banyak menghabiskan masa dia di atas bukit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang pun ketika tu tak kenal dia lagi. Orang kampung pun menolak dia dan macam-macam kata-kata yang orang lempak kat dia. Tak mayang Jumaat, gila, macam-macam. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan izin Allah, kami ustaz-ustaz muda waktu tu merasa nak kenal. Akhirnya kita pedulikan apa orang kata, kami pun nak ziarah. Jadi ketika tu keluarlah daripada mulut saya satu pertanyaan. Pak Su nak tanya Pak Su, tawakal ni apa? Tawakal ni macam mana? Langsung pada ketika itu Pak Su sebut, tawakal ialah kata Abi Madian rahimahullah ta'ala. Tawakal ialah istibdalul harakati bisukun. Istibdalul harakati bisukun. Maknanya menukar pergerakan dengan diam. Tawakal ialah menukar perkataan, menukar pergerakan dengan diam. Saya pun ambil perkataan tu tulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pak Su pun terang, kami pun dengar, tapi tak banyak yang saya faham. Sehinggalah bertahun tulisan yang saya tulis, saya ambil, saya catat, yang saya tak faham tu tersimpan. Sehinggalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya ingat selepas mengamalkan salawat nuraniyah yang saya ambil daripada guru kami Pak Suyuk, barulah saya faham. Jadi tawakal ialah istibdalul harakati bisukun, menukar pergerakan dengan diam. Begini untuk kita faham. Perkara berkaitan dengan rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang yang baru habis belajar, mak dia kata pergilah cari kerja. Eloknya masalah sayyidina Muhammad, kak pergi cari kerja, duduk di rumah sampai bila, kata mak main tu. Akhirnya budak perempuan ni pun masalah sayyidina Muhammad, nak turun pergi cari kerja tu, sat naik pejabat tu, turun pejabat ni, naik pejabat tu, turun pejabat ni. Di mana saja orang buka temulega kerja, dia pergi. Jadi waktu nak pergi ni, masalah senang nak minta kerja ni, tak dapat, tak dapat, ada ke tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pergi temulega, tak dapat, balik. Satu keluar pula sesi temu. Jadi orang yang mencari kerja ni dia berkecamuk.
Macam mana ada ke kerja? Tak ada kerja apa. Menganggur dah aku apa. Muhammad. Jadi kata Sidi Abi Madian rahimahullahu ta'ala, pergerakan tu kena tu pergerakan itu dengan diam. Tu selepas saya faham, bertahun-tahun baru faham. Maknanya dengan tersudut celaru lah, tersudut gabra lah, tersudut penin lah. Tapi tak perlu gusar, tak perlu resah, tak perlu. Diam ya. Kita pi kalau ada rezeki dapat, tak kita, ni masalah apa? Minta pula kerja lain pula. Pi pula tempat baru tu, masalah Sayyidina Muhammad. Kalau rezeki kita dapat, tak ada, tenang. Tu ya. Cuma kita tawakal. Jadi subhanallah, dalam apa perkara dalam hidup ni, jangan resah. Jangan gelisah, tapi tenang. Jadi itulah ilmu pertama yang saya dapat daripada Pak Sumit, ialah berkenaan dengan tawakal yang ditakrifkan oleh Sidi Abi Madian rahimahullah ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Abi Madian ni dia orang Maghrib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita orang Masyrik, orang Timur, dia orang Maghrib. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad satu. Dan waktu saya jumpa dengan Pak Su tu, Pak Su bagi satu cerita tentang Abi Madian rahimahullah ta'ala. Abi Madian duduk atas gunung. Para wali tempat mereka duduk dengan Tuhan selalu di atas bukit-bukit dan di gunung-gunung. Mereka mengambil tabarruk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertahannuts, yang berkhalwat, yang berdua-dua dengan Tuhan di atas Jabal Nur di Gua Hira. Kalau nak duduk dengan Tuhan ya, pergi atas gunung. Dan banyak wali-wali ni tempat mereka mati pun di atas gunung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam Syekh Abdullah Al-Qumari, makamnya atas gunung Jerai. Macam Sunan Muria, makamnya di atas gunung Muria. Seperti Ibnu Mashish rahimahullahu ta'ala, makamnya di atas gunung, di atas puncak tertinggi di Maghribi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hatta orang yang buka Kuala Lumpur yang bernama Syed Ali pun tempatnya di atas bukit juga. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suatu mana Abi Madian duduk atas gunung. Dia ni, orang ni dalam perkara ibadat, ada yang makamnya makam usaha, ada makamnya makam serah. Siapa-siapa duduk di makam usaha, jangan duduk berfikir nak duduk di makam menyerah. Siapa yang duduk di makam menyerah, jangan duduk fikir nak duduk di makam usaha. Jadi kita duduk di mana Allah letak kita. Kalau kita ni makam serah ni, masalah Sayyidina Muhammad, serah ya, tak perlu cari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Serah aja, tak perlu cari. Nanti rezeki mencari kita. Seperti mana mati mencari kita. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah maqam Sidi Abi Madian rahimahullah.
beribadat di atas bukit, malamnya qiyamul lail, siangnya berpuasa, berzikrullah, bacaan Quran. Itulah pusingan hidup dia. Letih, rehat. Ngantuk, tidur. Kuat, bangkit balik buat ibadat. Itulah pusingan siang malam, pagi petang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi rezeki lepas tak fikir. Sebab itu bukan kerja lepas nak fikir. Rezeki ni kerja Allah. Wa ma min dabbatin illa ala Allah rizquha. Tidak ada satu ekor binatang ataupun yang melata atas muka bumi melainkan telah pun ditetapkan rezekinya oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha. Setiap benda yang melata atas muka bumi ini, masalah Sayyidina Muhammad, semua dah ada rezeki lah. Maknanya Allah dah tetap lah rezeki setiap yang duduk atas muka bumi. Jadi kita tak payah fikir lah, benda yang Allah tentu dah. Jadi akhirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis Madian duduk di makam tu. Makam tak fikir rezeki. Maka macam mana nak mendekatkan dan mengabdikan diri pada Tuhannya? Itulah siang malam pagi petang, siang malam pagi petang. Bila nak makan, mai masa dia, rezeki pun mai. Bila nak makan, lapar, rezeki sampai. Jadi tak perlu fikir. Sedangkan duk terbunuh. Siapa nak khabat pi cari bagi rezeki? Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba terlintas. Sagi nama ikut warna pula. Terlintas. Lepas-lepas tu tiba-tiba mailah seekor kijang. Bila mai kijang ni, dia main melatam ada tempat ibadat ataupun apa, tahu tak melatam? Orang Kedah tahu ni, orang Johor. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Syalam tahu tak melatam? Tak tahu no? Tak kita terjemah dia pula. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk atas tempat semayang tu, mailah kijang tu melatam pijak tempat semayang tu. Pergi tengok kijang tu, masalah Sayyidina Muhammad. Dia kata, hak ni dah rezeki ku hari ni, wah. Dia pun masalah Sayyidina Muhammad ambil bekas kijang tu duduk atas tempat mayang. Dia ambil bekas masalah Sayyidina nak tahan, nak apa nak ni. Tak habis lagi dia habis. Dia ni dia lantung dia masalah Sayyidina Muhammad nak perah. Gaya pegang pundi susu binatang tu kena tepih. Kaki dia tepih tangan Nabi Madian sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu pegang lagi kena tepih lagi. Pegang lagi kena tepih lagi. Akhirnya kijang kata, macam hang tak layak nak minum susu aku. Macam hang tu tak layak nak minum susu aku. Hang tak serah pula rezeki hang pada Allah. Tu hang duk kata, hari ni nak main kot benar pula. Tu yang dia katakan menukar pergerakan dengan diam tu. Tak perlu fikir rezeki, ke mana pun dia akan sampai. Kalau seseorang tu duduk di makam menyerah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad tu di antara karamah Abi Madian rahimahullahu ta'ala. Binatang cakap dengan dia, mengajar akhlak dan adab dengan Tuhan, ataupun mengajar makna tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah Sayyidina Muhammad. Waktu saya mengaji dulu, ada orang bercerita, seorang ni dia mengaji bab tawakal dan dia nak praktis
Macam mana tawakal? Dia ajak kawan dia naik bukit. Jom naik bukit dengan aku, Ustaz. Bawa cangkui. Naik atas bukit. Kawan dia pun ikut. Nak buat apa? Jom lah. Sampai atas bukit tu, dia kata, "Mai kita korek lubang." Nak buat apa korek lubang? Mai lah korek. Korek. Sampai sakat ni dia terjun dengan kambuh aku. Dia suruh kambuh dia. Kawan dia kata, "Baik betul. Kambuh." Waktu pun kambuh sampai sakat ni. Hang turun. Tinggal aku. Waktu turun apa ni cangkui. Aku nak tengok rezeki nak main ikut mana. Tu dia panggil praktis. Berani baik tu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang yang boleh buat macam tu adalah orang yang sudah pun menyerah sepenuhnya dirinya pada Allah. Nak tengok Tuhan nak bagi ikut mana. Satu masa handset saya dah masalah. Siapa kata hari ni saya tak boleh baca nama penaja, handset masalah. Satu hamba Allah, Sallallahu Sayyidina Muhammad, dia kata, "Hang kena tolong Ustaz, handset tak ada masalah, handset dah masalah pula." Secerta merta kawan tu, Sallallahu Sayyidina Muhammad, beli handset kat saya. Apa hak canggih tu? iPhone. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dia pun beli. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya pun tak tahu kata dia ada orang nak bagi. Lepas tu Sallallahu Sayyidina Muhammad, tapi dia kontak anak saya. Dia kata, "Suruh balik tunggu, nanti headset sampai." Jadi saya pun tak apalah. Duduk di rumah tu Sallallahu Sayyidina Muhammad. Saya berolek daripada luar negara. Saya letih sangat. Dan saya tak mau jumpa siapa-siapa. Sebab saya tak mau korban program sihat lepas tu. Kalau saya tak rehat, saya tak boleh pergi program tu. Jadi Sallallahu Sayyidina Muhammad, akhirnya saya pun kata duduk di rumah ni lagi, Assalamualaikum. Dia kata, saya pun nak naik kereta pergi rehat sana. Saya pun start kereta pergi, tak mana pun nak pergi ni rehat ni. Nampak Masjid Pulau Kijang. Pulau Kijang nak pergi Kuala Nerang tu, masjid tepi jalan cantik tu. Masuk kat tu, pergi belakang masjid tu. Belakang masjid parking. Waktu turun cushion, tidur. Tak berapa lama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tiba-tiba orang ketuk tingkap. Lah. Maknanya dia ingat kata duduk di rumah tu orang tak ketuk dah. Tidur belakang masjid tu pun orang ketuk juga. Allah. Ya. Ni ustaz nak bagi handset kat ustaz ni. Loh. Dia tahu mana saya tidur balik. Dia tidur. Lepas tu saya kata, kalau rezeki tu kita, dia main cari macam mati. Terima kasih banyak tu lah. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad, begitulah rezeki. Lepas tu kata ulama, rezeki tak payah fikir. Sebab rezeki dah dijamin. Belum. Nak mati macam mana? Dalam taat ke? Dalam bahagia ke? Tak tahu. Tu nak kena main. Hai, kalau Tuhan bagi mati, tak mati nanti. Kalau Tuhan bagi mati dalam baik, alhamdulillah. Jadi harap-harap macam tu lah, kena fikir. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Tu sikit ungkapan daripada Sidi Abi Madian rahimahullahu taala, dan saya ingat sampai hari ini takrif yang Pasumit cerita tu, masalah Sayyidina Muhammad, dan juga cerita tu. Dia kita mengaji, dan banyak-banyak kita mengaji. Kalau kita ingat tu mana apa? Berkat. Kita tulis banyak, tapi bukan semua yang kita tulis kita ingat. Tapi yang kita tulis, ada yang kita ingat. Ada yang kita mengaji,
Sampai hari ni kita ingat tu mana berkat. Jadi subhanallah, sebab itu dalam mengaji ni yang paling penting ialah berkat. Pendapatan kita yang paling penting berkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, kadang-kadang ada orang yang dia duk fikir nak dapat untungnya. Dia tak fikir macam mana nak bagi orang untung. Dan kalau otak dah nak bagi, dia untung. Tapi dia tak pernah fikir nak bagi orang untung. Kemarin satu orang main rumah, dia kata, "Ustaz, saya ni rasa nak tulis buku. Nak tulis buku berkenaan dengan bagaimana Rasulullah berniaga. Ustaz boleh bagi poin tak? Ada tak hadis-hadis ke apa ke masalah Sayyidina Muhammad?" Banyak lah saya kata. Cumanya kepandaian untuk mencambah dan mengembangkan kena ada kepandaian. Jadi saya kata macam ni, asasnya Rasulullah ni kalau dia berniaga, Rasulullah bukan zakat dia fikir untuk berniaga tu untung, tapi fikir macam mana orang untung juga daripada hasil Nabi berniaga tu. Rasulullah dia bukan zakat dia fikir dia untung, dia fikir untung juga untuk orang lain. Macam mana soalan saya Muhammad? Nabi kita berniaga, dia habaq modal. Hak ni modal saya banyak ni, nak beli banyak mana? Soalan, nak beli berapa? Ni modal saya banyak ni. Nak beli berapa? Orang kita berani habaq modal dia? Tak berani. Nabi habaq modal dia. Nabi tanya nak beli berapa, sebab Nabi fikir untung dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya orang ni bila mana dia tahu model orang, masalah sayyidina Muhammad, jadi dia nak beli banyak ni, jadi dia beli dengan kemampuan dia. Faham tak? Untung tak? Untung. Dia beli dengan kemampuan yang dia ada, dengan duit yang dia ada. Jadi Nabi fikir untung orang lain juga. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, kalau orang tu kata, saya tak mampu nak beli. Nabi kata macam ni, aku tolak modal. Hang beli, aku tolak modal. Maknanya Nabi tak rugi, modal dapat, orang tu pun dapat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak inilah yang diambil oleh sistem kedai RM2. Mungkin untung tak banyak, tapi orang tahu kalau beli kat Muhammad, kita dapat harga murah. Akhir banyaklah orang mai. Itulah sistem yang diambil oleh orang kafir, yang tak diambil oleh orang Islam. Kita duk fikir nak untung gila-gila besar, tapi kita tak fikir untuk memudahkan orang lain. Daripada situ masuklah hadis, yasiru wa la tu'asiru, mudahkan jangan payahkan. Apa syarah pula tu? Jadi Nabi berniaga nak bagi orang mudah. Nabi berniaga, Nabi kata jangan bagi orang payah, kembangkan pula. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah sikit mukadimah daripada Abi Madian rahimahullahu ta'ala. Kita tengok hikam dia yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Abi Madian radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Qur'anu nazala wa sayanzilu fan-nuzulu qad mada wa tanzi wa tanazzulu baqin ila yaumil qiyamah. Al-Qur'anu nazala.
wa sayanzilu fannuzulu qad mada wa tanazzul baqin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Qur'anu nazala wa sayanzilu fannuzulu qad mada wa tanzilu baqin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Sidi Abi Madian, Al-Quran telah pun diturunkan. Wa sayanzilu, dan Quran akan turun lagi. Fannuzulu qad mada, turun itu telah berlalu. Wa tanzilu baqin ila yaumil qiyamah, sementara tanzil itu kekal sehingga hari kiamat. Jadi kata Abi Madian rahimahullahu ta'ala, Quran itu telah turun. Apa dia Quran? Quran ni iaitu kalamullah yang jenis lafzi, yang berhuruf dan bersuara itu telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam, dan telah turun selama 23 tahun, dan turunnya di dalam bahasa Arab. Itulah Al-Quran. Quran tu dah turun. Wal Quranu nazala. Quran itu dah turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa sayanzilu, dan akan turun lagi. Jadi bila mana kita bercakap tentang kalamullah, kita bercakap tentang cakapan Allah, cakapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang istilahnya Quran, yang ditilawahkan, yang dibaca dalam waktu sama menjadi hukum, yang dimulakan dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang diakhirkan dengan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dah turun habis, dan tak akan turun lagi kalam yang macam itu, sebab Nabi dah wafat. Tapi kalamullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang datang daripada Allah ke dalam hati hamba-hambanya, tak akan putus, tak akan terus turun sampai hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak tu disebut dengan tanzil. Itu turun baqin ila yaumil qiyamah. Hak tu akan turun sehinggalah hari kiamat. Maknanya apa? Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu yang datang daripada Allah, yang dicampakkan ke dalam hati hamba-hambanya itu tidak terhenti dengan wafat Rasulullah, tapi dia berkekalan sampai hari kiamat. Itu dia panggil ilmu laduni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu itulah yang Allah sebut wattaqullah wa yu'allimukumullah. Macam mana kita nak dapat ilmu tu? Nak dapat ilmu tu ialah melalui takwa kita kepada Allah. Maka sebab itu Allah kata, bertakwalah kamu kepada Allah, nanti kamu akan diajar oleh Allah. Apa dia takwa?
Taqwa ialah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih. Taqwa ialah menjunjung tinggi titah perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Itu taqwa. Menjunjung tinggi titah perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Di mana imtithal awamirillah wajtinabu nawahi itu? Di sini, di hati. Nabi pun pernah mengisyaratkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa di sini, kata Rasulullah. Maknanya yang Tuhan suruh tu besar, yang Tuhan larang tu besar. Besar tu di mana? Di hati kita. Yang Tuhan suruh tak berani tinggal, yang Tuhan larang tak berani buat, tu besar. Di mana benda tu? Dalam hati. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau kata hak orang, tak beranilah ambil. Bukan hak kita, Tuhan tak bagi ambil. Kalau perintah yang Tuhan suruh, tak beranilah tinggal. Sebab Tuhan suruh. Yang suruh itu ialah Allah. Yang Tuhan larang, tak beranilah buat. Bagi ada tu ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila ada hak ni, dapatlah ilmu laduni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksud ataupun dalam maksud yang lain. Bila mana kita tahu waktu Tuhan suruh, kita buatlah. Bila mana kita tahu hak tu larangan Allah, kita tak buatlah. Hasil kita buat hak Tuhan suruh, hasil kita tinggal hak Tuhan larang, jadi membuahlah satu ilmu namanya laduni. Tu Allah kata wattaqullah wa yu'allimukumullah. Contohnya macam ustaz-ustaz duk mengajak ni. Mengajak ni payah. Mengajak ni payah. Siapa kata mengajak senang, dia tak pernah mengajak. Mengajak ni payah. Saya mula-mula mengajak dulu. Hari nak pergi mengajak tu, waktu dia mengajak tu, buka kitab macam nak periksa. Terus. Takut mati point, tengah-tengah mengajak, habis point, wallahualam. Sedangkan, patutnya habis-habis point, cukup lah. Tu dia tulis di tepi kitab macam tobek orang mengaji tu. Sahabat Sayyidina Muhammad. Lepas tu, mengajak sampai satu peringkat Sahabat Sayyidina Muhammad dia mai mengajak sangat Tuhan bagi ya. Habis poin assalamualaikum. Mai macam tu. Bila kita pergi macam tu, Sahabat Sayyidina Muhammad, sangat mana yang Tuhan bagi? Akhirnya Sahabat Sayyidina Muhammad tak pernah berhenti lagi sebelum azan. Tak pernah berhenti lagi ya, sebelum azan. Pasal apa? Pasal kita serah. Dengan berkat takwa. Dengan berkat takwa tu, kita tak pernah kekurangan. Kita tak pernah terhenti. Tak pernah habis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tambah-tambah pula Tuhan bagi ilham selawat. Bila Tuhan bagi ilham selawat, dapat alim pula. Tak habis lah. Jadi pendapatan ilmu yang kita dapat itu dengan sebab takwa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan sangat-sangat bertakwa pun, tapi takwa tu ada lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dah lama dah mengajar, tak pernah tengok kitab lah, pi bodoh macam tu. Sahabat Sayyidina tak pernah, dan tak pernah rujuk lah Sahabat Sayyidina Muhammad. Sebab yakin bila mana ada hak dalam sini,
wa yu'allimukumullah. Allah akan ajaklah kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dengan berkat takwa kita akan dapat ilmu yang diajar oleh Allah. Kadang-kadang tu dia punya pi betul tak rujuk tu, buka kita hadis, baca time tu, baca apa dia ni, kok mana ni, tak tahu nak keluar, tak faham. Tapi baca juga bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, selawat, qala al-mu'allif qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah pun dia paling tahu saya. Bila buka hadis tu dia tahu macam mana saya nak urai. Sebab dia tahu ada yang saya selalu jumpa hadis, ada hadis yang tak pernah jumpa. Dia pun cemas macam mana saya nak baca ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia cerita tu satgi dia nak cerita. Amboi, tadi ketak kau. Takut saya tak boleh mengajar. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Tuhan buka sikit. Akhirnya saya baru faham. Akhirnya faham. Oh, kok tu no. Jadi ilmu tu tak ada. Ilmu tu Allah yang hantar mai. Kadang-kadang dulu waktu lepas ada rakaman ni, yang paling untung orang mengaji. Tulis saya pun tak sempat. Dia ilmu tu sampai, saya pun sampai. Saya pun tak catatlah ilmu tu. Akhirnya lepas mengaji bodoh balik, tak tahu. Inilah ilmu tu. Yang duk ambil lepas ada tulis. Tapi bila mana ada had ni, dan capai juga. Sahabat Sayyidina Muhammad. Saya pun tak pernah dengar. Tak pernah dengar yang saya cakap balik. Kadang-kadang tu lepas nampak video pendek tu, lepas bagi saya cek dulu. Saya tak okey ya. Saya tak pernah dengar. Kenapa? Ada orang dia suka dengar. Saya tak suka dengar. Rasa malu ke diri dengar. Tapi kadang-kadang tu, masalah Sayyidina Muhammad, kadang-kadang tu berasa sedap juga tu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia main fikir, macam tu boleh kata. Mana apa? Bukan kita, Allah. Jadi sebab itu yang suka mengajar ni, sebab dia dapat tu. Sahabat Sayyidina Muhammad, dia dapat ilmu tu. Tu yang saya kata, tu yang orang pada asas tidak ada sebut ni, kita ni duk boleh ilmu sebab duk mengajar. Sambil duk mengajar boleh ilmu. Kadang-kadang yang pertama, bila kita mengajar, kita duduk jumpa. Yang kedua, bila kita mengajar, kita duduk terima. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Ini pengalaman orang yang mengajar. Dan saya pula, Allah sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi mengajar tu, Ustazah tahu, tak boleh sembang. Turun daripada rumah tu semua tak sembang. Tak boleh sembang. Jadi satu protokol. Nak sembang tak sembang lagi, barulah ramah sembang. Pasal apa? Sebab saya faham macam ni. Tak tahu dia macam tu. Sebab ilmu ni berat. Dan dia sangat luhur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan saya tak boleh berhenti di mana-mana dulu baru pergi mengajar, tak boleh. Mana turun daripada rumah bismillah tu dah dipandu. Kosong. Dan saya sangat tak suka pipi nak ceramah, dia kata ustaz lagi lepas insya. Awak tak abang awal lepas insya. Saya sampai tu terus ceramah. Dia tak boleh putus. Saya sangat tak suka. Dan banyak kali dah terkena. Dalam jadah pukul 8, pipi tengok sampai insya. La ilaha illallah. Awak tak abang awal. Lepas tu suruhlah lepas ni, kalau nak pergi ceramah, tuan tanya Ustaz penanya tu, pukul berapa sebenarnya ceramah?
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab dia tak boleh, dia kena bersama terus ya. Sebab saya tak ada ilmu tu. Sebab saya tak ada ilmu saja kena dia bagi. Jadi kalau orang ada ilmu tak apa. Kita tak ada ilmu. Jadi macam itulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tak boleh Allahumma salli ala Sayyidina. Orang telefon, Ustaz. Pukul 6 pagi Ustaz boleh macam ceramah tak pukul 7? Tak boleh. Sebab dia mesti ada persediaan. Nak pi mengajar ni, saya tak boleh pergi dah. Nak pi rembiang, nak pergi beli barang, nak apa-apa, tak boleh. Dia kena ada persediaan nak pi jiwa. Tu saya tak berat mengajar ni, orang tak mengajar tak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Dan saya tahu dah, saya boleh pergi mengajar ke ataupun tak boleh pergi, tahu dah. Kalau demai tak boleh pergi. Terus buat macam mana lah, mesti tak boleh pergi. Walaupun hati nak pergi, tapi demai tak boleh pergi. Tak usah kata, sampai tengah jalan patah balik dah. Telefon minta maaf, saya tak boleh pergi. Banyak kali, dia tahu sangat lah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab ilmu tak ada. Ilmu kena diberi baru boleh baca. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu yang katakan wat tanzilu baqin ila yaumil qiyamah. Jadi untuk orang mengajar ni, sebab dia berdampingan Jibril. Malaikat Jibril ni lepas daripada Nabi kita wafat, jangan duk kata dia tak buat kerja apa dah. Lah Jibril buat kerja apa? Pencin. Jangan duk kata dia pencin, tak buat kerja apa. Jibril ni dia ada dua kerja. Yang pertama menurunkan wahyu, yang kedua menurunkan bala. Bala alam dunia dan alam ni dia yang buat kerja. Hancur sana, hancur sini, banjir sana, banjir. Dia. Yang ketiga menurunkan ilham. Menurunkan ilham. Jadi tutup guru hadut mengajar ni mereka berdampingan Jibril. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu hebatnya tutup guru hadut mengajar, para ahli ulama kita. Jadi dalam hidup berdampingan dengan malaikat Jibril sepanjang masa. Mengajar, Jibril bekalkan ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, ilmu ni nak dapat macam mana? Yang pertama taqwa, yang kedua nak tengok muka surat 4 tu. Hadis Nabi sebut, man amila bima alima warathahu Allahu ilman ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan dengan apa yang dia tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan wariskan dia ilmu yang dia tidak tahu. Syaratnya apa? Syaratnya ialah beramal dengan apa yang dia tahu. Sebab tu pesan saya pada semua orang yang nak belajar, dia kena buhlah hati dia, aku mengaji, aku nak beramal. Pesanlah pada anak-anak kita, mengaji nak beramal. Tahu satu, amal satu. Tahu dua, amal dua. Tahu tiga, amal tiga. Tahu buat. Tahu saja buat. Jadi siapa-siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, Allah bagi kepada ilmu yang dia tak tahu. Banyak juga saya jumpa pengalaman kawan-kawan. Kadang-kadang tu di rumah tak faham lagi. Tak faham baca tu. Tapi takkan nak langkau. Pi juga baca. Waktu baca itulah ilmu mai. Waktu baca itulah ilmu sampai. Dengan berkat mengamalkan apa yang kita tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun sekecil-kecil perkara kita tahu, amalkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang dikatakan oleh Sidi Abi Madian rahimahullahu ta'ala,
Al-Qur'anu nazala wa yanzilu fan-nuzulu qad mada wa tanzilu baqin ila yaumil qiyamati wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.